Okay, hai. Assalamualaikum. So, hari ni kita sambung belajar yang minggu lepas punya. Hari ni kita belajar bab 2 nombor piawai. Okay. So, bagaimanakah anda menentukan bilangan angka bererti? Ni. Apa itu angka bererti? Okay, bagi nombor perpuluhan, cuba tengok ni. Ini nombor perpuluhan kan? So, yang kalau ada kosong-kosong di depan ni, ini bukanlah angka bererti. Okey? Kalau angka bererti bagi nombor perpuluhan, dia start dari, okey, angka bererti ni kan, dia start dari 1 sampai 9. Okey, contoh 1, sekejap. 1 sampai 9. So, bila misalnya 0.0145. Begitu kan? So, angka bererti itu start dari sini. Okey. Jadi, yang ini kosong-kosong di depan ni tidak dikira sebagai angka bererti. So, angka bererti start dari yang ada nombor. Maksudnya start dari yang ada 1 sampai 9 lah. Kalau macam ini, kalau macam yang contoh cikgu kasih ni, dia ada 3 angka bererti. 1, 2, 3. Begitu. Kalau contoh yang ni, 0.00501400. So, angka bererti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh faham? Kosong yang di tengah-tengah ni, dia dikira angka bererti. Yang tidak dikira angka bererti cuma kalau berada di depan. Faham? Kalau dia di depan, so dia bukan angka bererti. Kalau dia di belakang sini, di tengah-tengah sini dan di belakang sini, dia dikira angka bererti. Okey, itu contoh nombor perpuluhan. Kalau integer, misalnya ni, 803,000. So, angka bererti start dari sinilah. 1, 2, 3. Okey, berbeza dengan integer, kosong yang di belakang ni, dia dikira angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Misalnya, okey, misalnya contoh 42,000. Misalnya lah 42,000. So, kita boleh cakap dia ni, tengok 1, 2, 3, 4, 5. So, kita boleh cakap dia ni 5 angka bererti. 5 angka bererti. Label sebagai A.B. 5 angka bererti jika kejituannya kejituannya mengikut sah. Okey. Lepas tu kita boleh cakap juga, okey, 42,000 ni ada 4 angka bererti jika kejituannya kepada puluh yang terdekat. Puluh yang terdekat. Dia begitu. Kalau integer kan kelas, dia dikira angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki lah macam ni. Okey, kita tengok contoh lah, senang. Okey. Okey, kita tengok contoh Contoh yang pertama, nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Okey, sekarang cikgu tanya, yang A ini ialah integer bukan? B pun integer, C integer, E ialah nombor perpuluhan, F nombor perpuluhan, G nombor perpuluhan. Ya Allah. Okey. So, untuk A kelas, A ini kalau kan cikgu bilang angka bererti bila kita jumpa nombor 1 hingga 9, bahkan so ini sudah 2. Yang ini. Ini 2. So dia dikira angka bererti sudah tu 1, 2, 3, 4. Macam cikgu cakap tadi, kalau integer kelas, kosong yang di belakang itu dikira angka bererti mengikut kejituan. Contoh yang A ni,
kita boleh cakap dia 4 angka bererti jika kejituannya sa yang terhampir. Gitu. Sebab yang ini sa, ini puluh, ini ratus, begitu bah? Kan? Okey. So, dia ada banyak jawapan ni. Kalau macam, okey. Dia boleh juga 3 angka bererti jika kejituannya 10 yang terhampir. Boleh. Dia boleh juga 2 angka bererti jika kejituannya ratus yang terhampir. Dia ada complicated sikit lah. Begitu. Faham? Boleh. 2600 ni kita boleh cakap dia 4 angka bererti pun boleh. 3 angka bererti pun boleh. 2 angka bererti pun boleh. Mengikut kejituan mengikut kejituan yang terhampir. Kejituan yang kita maulah. Okey. Cuba tengok yang B. 30,004. Jadi, kalau yang kes begini, 3 di tengah-tengah ni, kita kira terus. Okey. Yang ini kan, kita kira dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. So, untuk B, jawapan dia ialah 5 angka bererti. Gitu. Kalau kosong dia di tengah-tengah kan tak ada masalah. Kamu terus kira 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Yang bukan masalah jugalah. Yang ada panjang sikit. Kalau kosong dia di hujung. Kalau nombor integer lah. 2600. Kita boleh cakap dia 2 angka bererti. Kita boleh juga cakap dia 3 angka bererti. Kita boleh cakap juga dia 4 angka bererti. Boleh faham cikgu kelas? Tengok yang C. 4,600,000. Cuba tengok. Ada kosong yang di tengah. Ada kosong yang di hujung. Yang di hujung ni yang kita boleh tulis yang begini. Contoh yang C. Yang C. 4,600,000. Kita boleh tulis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka bererti jika kejituannya sa yang terhampir. Macam yang tadilah terhampir. Kita boleh cakap juga dia 6 angka bererti jika kejituannya apa? Ikutlah kejituannya. Sebab kenapa? Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni di sini ialah 10 bahkan plus. So, 10 yang terhampir. Begitu. 10 yang terhampir. Boleh juga kita cakap 5 angka bererti jika kejituannya cuba 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa? Ratus kan? Jika kejituannya ratus yang terhampir. Begitu. Tapi kita tidak boleh buat dia 4 angka bererti. Kenapa? Kenapa kamu tidak boleh kasih jadi dia 4 angka bererti? Kenapa? Sebab di sini. 1, 2, 3, 4. Sini kan? Tapi hati-hati di sini ialah ada angka bererti. Ada 6 kan? Ada nilai. So, sampai sini saja. 5 angka bererti jika kejituannya ratus yang terhampir. Sampai sini saja. Boleh faham? Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Kita tengok contoh yang kedua. Bundarkan setiap nombor yang berikut kepada 2 angka bererti. Okey. So, ada di sini 63,479. Betul ke tidak?
So, dua angka bererti ialah gini. Kamu buat satu, ini yang pertama, ini yang kedua kan. Dia mau kamu buat dia dua angka bererti. So, kita tengok dua saja. Dua angka bererti saja. Lepas tu macam mana kita mau bundar? Cara bundar ialah kita mau dua angka bererti saja kan. So, tengok yang di sini. Adakah dia lebih dari 5 ataupun 5? 5 ataupun lebih? Tidak. Dia kurang dari 5. So, jawapan dia kita boleh tulis 63,000. Faham cikgu? Yang macam cikgu cakap tadi lah. Bila kalau 63,000, kita boleh tulis dia sebagai yang tadi. Yang slide sebelum ni, kita boleh cakap dia dua angka bererti jika kejituan ratus yang terhampir. Begitu. Terhampir. Okey? Tapi yang ini tak payah tulis lah. Cikgu cuma mau bagi tahu. Yang ini 63,000 ni, yang ini ialah dua angka bererti jika kejituan ratus yang terhampir. Begitu. Tapi dalam kes ini, dalam soalan ini, cukup sampai situ saja jawapan kamu. 63,000. Cuba tengok contoh B pula. Baca. Berapa tu? 2,476. So, dia mau dua angka bererti. So, dua angka bererti yang ni lah kan. Dia mau dua angka bererti saja. Tengok yang di sebelah dia. Tengok ini. Adakah dia 5 atau lebih dari 5? Lebih kan? So, apa kita mau buat kalau dia lebih dari 5? Kita kena tambah 1. So, jawapan dia 2,500. Habis. Faham? Tak apa, pelan-pelan kita belajar. Okey, kemudian cuba tengok contoh yang ketiga pula. Bundarkan 68.79. Okey, ini ialah nombor perpuluhan. 68.79 kepada 3 angka bererti. So, okey, soalan yang A, dia mau 3 angka bererti. So, maksud dia 1, 2, 3. Betul? Hati-hati, kemudian kamu kena tengok yang di sebelah dia. Ini, adakah dia lebih dari 5? Lebih. So, kena tambah 1. So, jawapan dia ialah 68.8. Macam gitu je. Bundar macam biasa kamu belajar time sekolah rendah. Kan? Yang A, so jawapan A ialah 68.8. Yang B, dia cuma mau kamu bundar kepada satu angka bererti. Cari satu angka bererti maksudnya di sini je lah. Dia tak mau yang lain tu. Dia mau yang ni je. Tapi hati-hati, kena tengok sebelah dia. Adakah dia 5 ataupun lebih? Ya. So, kalau 5 atau lebih, kita kena tambah 1. So, jawapan kita ialah apa kelas? 70. Habis. Ataupun kita buat sejak 70. Habis. Boleh? Boleh? Okey. Kita tengok lagi contoh. Ni tadi banyak slide cikgu sedia. Okey, bundarkan 0.0080025. Ingat lagi yang tadi, kalau nombor perpuluhan, kosong yang di depan itu tidak bererti, tidak dikira. Dia dikira start dari 8. Means 8 ini start lah satu angka bererti. Okey, ini start satu angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti, 4 angka bererti. Boleh faham cikgu? Okey, so untuk A, dia mau kamu bundar kepada 3 angka bererti. So, maksud dia 1, 2, 3. Tapi hati-hati, apa cikgu bilang, tengok yang ini. Adakah dia 5 dan lebih dari 5? Yes. So, kalau 5 dan lebih dari 5, kita kena tambah 1. So, jawapan kita ialah 0.00803. Habis. Boleh faham? Okey. Yang B pula, dia cuma mau 2 angka bererti. 2 angka bererti. Apa nak?
dua angka bererti maksudnya dia mau 1, 2. Tapi hati-hati tengok lagi yang di sebelah sini. Adakah dia lebih dari 5? Tidak. So, tidak payah tambah apa-apa. Jawapan kita ialah 0.0080. Habis. Allah. Ya, okey. Maaf, ada iklan. Tahulah kalau mengajar dari rumah kan. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey, yang ini main hitung-hitung sudah. Hitung setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan betul kepada angka berarti yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, contoh yang A ni, cuba baca soalan. Baca soalan. Masing-masing baca. 2.57. Baca apa? 2.57. Tengok sini cari kalkulator. Okey. 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. Okey, yang ini macam biasa. Kita kira macam biasa, guna kalkulator pun boleh. 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. Okey, kita akan dapat, kalau guna kalkulator kita akan dapat 12.0. Alah, apa? 12.015. Okey. Berbalik kepada soalan. Kamu faham soalan? Dia bilang hitung setiap operasi berikut. Dia suruh kira lah kan macam yang ni. Kita sudah kira dapat 12.015. Tapi tengok soalan dia bukan berakhir di sini. Ada lagi, bersambung lagi. Nyatakan jawapan betul kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. Tengok ni. Apa dia tulis? 4. Dalam kurungan ni apa? Nombor apa? 4. So, maksudnya dia mahu kamu buat dalam 4 angka bererti. Sekarang ada berapa angka bererti? 1, 2, 3, 4, 5. Dia tidak mahu. Kalau kamu jawab sampai sini dalam exam, kamu belum dapat markah penuh. So, dia mahu kamu buat dalam 4 angka bererti means 1, 2, 3, 4 sampai sini. Tapi hati-hati, apa cikgu bilang? Hati-hati, tengok yang ni. Betul dia mahu 1, 2, 3, 4. Tapi hati-hati juga nombor di sebelah dia tu. 5 kan? So, kita kena tambah 1 pergi 11. So, jawapan dia ialah 12.02. Habis. Dipaham cikgu? Senang kan? Macam terang sudah. Tadi macam kabur-kabur, sekarang macam terang sudah sikit rasanya kan? Okey, kita tengok B ya. B, soalan B ialah boleh. Okey. So B 8.59 bahagi 2.1 tolak 1.26. So kalau ikut dalam kalkulator cikgu ni, yang B ni apa? B kita akan dapat 2.8304761905. Oh, 5. Panjang oh. Tapi dia cuma mau berapa? Dia cuma mau 3 angka berarti. Means 1, 2, 3. Hati-hati. Tengok sebelah dia. Okey, tiada masalah. Perlu tambah 1 ke sebelah? Tidak payah. So, jawapan kamu cuma 2.83. Habis. Begitu saja kelas. Dah faham? Okey. Kita next lah. Kalau macam kamu masih kurang faham, pause dulu. Pause. Ulang balik. Okey? Pause, ulang balik. Dia begitu. Jangan, kalau tak faham, okey, pause. Ulang balik. Okey, jangan terusnya. Nanti makin lama tak faham. Boleh? Kalau masih tak faham juga, sudah tengok video cikgu 10 kali. Tapi masih tak faham, boleh juga tanya cikgu. WhatsApp cikgu private, okey? Okey, next. Kita dalam bab ni juga kita akan belajar bentuk piawai. Bentuk piawai ialah cara menulis, cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk macam ni. A darab 10
kuasa N dengan keadaan A itu ialah berada dari 1 hingga 10. 1 hingga kurang dari 10. Okey, dan N ialah integer. Contoh kelas nombor piawai ni contoh. Apa nombor kamu suka? Misalnya, okey, dia start dari 1 start dari 1. Kosong tidak kira. Dia start dari 1 sampai kalau kurang dari 10 ni apa? 9 lah. So 1 darab 10 kuasa 2. Contoh. 2 darab 10 kuasa 3 ataupun 3.5 darab 10 kuasa 7 ataupun 4.57 darab 10 kuasa 2. Nampakkah? Perasan? Dia ni, yang nombor di depan ni, tidak boleh lebih dari 9. Tidak boleh lebih dari 9. Misalnya, kamu buat 10 darab 10 kuasa 3. Bukan nombor piawai. Ataupun 12, ataupun bukan. 23 darab 10 kuasa 3. Dia bukan nombor piawai. Nombor piawai ialah bila di depan ini nombor tu start dari 1 sampai 9 saja. Besar daripada itu ataupun kecil daripada itu tidak diterima. Ataupun kamu bilang 0.1 darab 10 kuasa 3 pun bukan nombor piawai. Boleh faham cikgu? Okey, kita tengok contoh. Okey, tuliskan nombor tunggal berikut dalam bentuk piawai. Okey, nombor ini, nombor yang kita biasa buat tu 28. Apa nombor kamu suka? 12 ataupun 100. Itu ialah nombor tunggal. Dia mahu kamu tukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai. Bentuk piawai yang macam tadi tu. Yang ada darab-darab 10 tu. Okey. So, macam mana cara dia? Okey. Cari jalan macam mana 28 ini. Okey, beginilah. Macam mana mau terangkan kamu 28. Di mana titik 28 ni kelas? Adakah di sini? Adakah di sini atau di sini? Kalau biasanya, bukan biasanya, dia punya titik ialah memang di sini. Tapi tidak nampak, tidak tulis. So, kalau cikgu gerakkan dia ke belakang, bukankah dia jadi 2.8? Kan? Bukankah 2.8 ini berada dalam nombor 1 sampai 9? Kan? Bukankah? So, 2.28 ni bolehkah cikgu tulis sebagai 2.8 darab 10? Kan? 2.8 darab 10 jadi 28 kan? Ni. 2.8 darab 10 dapat 28. Betul ke tidak? So, ini ialah nombor piawai. Habis. Macam tu je. Boleh faham cikgu? Okey, kita teruskan kepada B. 280. Salah. 280. Cari jalan macam mana dia nombor 280 ni tidak lebih dari 9. Ini lebih dari 9 ni besar sangat ni. So, titik dia memang di sini kan? Okay, so gerakan berapa kali kelas? 1, 2. Dia akan jadi 2.8 darab 10 kuasa 2. Kenapa 10 kuasa 2? Okay, supaya kamu faham begini je. Kalau misalnya yang ini gerak 1 kali akan dapat 10 kuasa 1. Tapi cikgu tidak tulis. Kenapa? Memang tidak payah tulis 1 tu kan? Okay? So, kalau ini gerak 2 kali, 10 kamu akan jadi square. Kenapa? Sebab ada pernah belajar kan? Kalau gerak 2 kali ni, dia sebenarnya darab 100 kan kelas? Kita tengok sini. 2.8 darab 100. Kan? 2.8 darab 100 dapatlah 280. 100 ini bukankah 10 kali 10? Setujukah cikgu? 100 ini bukankah 10 darab 10? 10 darab 10 bukankah 10 square?
kan? Okey, so untuk senang, untuk kamu mudah ingat atau mudah faham, cikgu ajar gini je. Gerak 2 kali, 10 kamu akan jadi square. Boleh faham? Kenapa jadi square? Yang tadi ni lah yang cikgu explain ni. Okey? Tengok C pula. 2805.3. Okey, dalam kes yang ini kamu tahu poin dia di mana. Betul? Nampakkan poin dia? Di sini, poin. So, cari jalan macam mana 2805.3 ni, dia menjadi nombor antara 1 sampai 9. Ini besar sangat ni, 2000 lebih. Cari jalan macam mana, kelas? Gerakkan sahaja titik kamu sampai dia kecil. So, 2 poin. Salah siapa? 1, 2, 3. 8053 darab 10 kuasa berapa, kelas? 1, 2, 3. Habis. Faham, cikgu? Faham? Itu kalau nombor kita dari besar, nampak? Nombor kita dari besar, kita jadikan nombor piawai jadi kecil. Nampak? Nampak contoh tu kan? Okey, kita tengok pula kalau nombor kita kecil, nombor kita perpuluhan. Tuliskan perpuluhan berikut dalam bentuk piawai. So, A. 0.325. Kecil kan? Kecil dari nombor 1. Nombor piawai mesti dalam 1 hingga 9. Kalau luar dari kawasan ini, dia bukan nombor piawai. Sekarang ni nombor kamu kecil dari nombor 1. Dia ni kecil dari 1 kan? So, cari jalan macam mana 0.325 ni berada dalam golongan ni. Sama juga macam tadi, kita gerakkan saja kita punya titik. Ke mana? 1. Mau gerak 1 kali ke 2 kali ke 3 kali ni, cikgu? Okey. Cikgu tanya, kalau gerak 1 kali dia jadi 3.25. Kalau gerak 2 kali dia jadi 32.5. Kalau gerak tu 2, 3. 3 kali dia jadi 325. Antara A, B, C, mana yang berada dalam dia ni? Mana? Yes, A. So, mesti mau tahu di mana titik kamu bergerak. Berapa kali dia bergerak, mesti mau tahu. Okay? So, padam. Okay. So, kita punya titik bergerak berapa kali? 1 kali menjadi 3.25 darab 10 kuasa. Di sini mau hati-hati. Kalau tadi, kamu punya anak panah bergerak ke mana ni? Kiri. Jadi 10 kuasa 1 misalnya. Kalau bergerak 2 kali, jadi 10 kuasa 2. Sekarang, anak panah kamu bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, bergerak 2 kali akan jadi, bergerak 3 kali akan menjadi begitu. Kan? 10 kuasa, yang ini 10 kuasa negatif 1. Boleh faham, cikgu, kelas? Okay, boleh faham? So, kejap. Apa rasional dia? Sebab dia kamu bahagi ni. Kalau 0.325 menjadi 3.25, kamu akan membahagi 10. Okey, bahagi 10. Bukan, bahagi 10. Bahagi 1/10. Okay, 10 ni di bawah kan? Nantilah cikgu explain kau di kelas. Susah nanti kamu nak faham, susah cikgu jauh kan, mau kasih explain kamu betul-betul. Okey, begini sajalah. Supaya kamu ingat dan faham, kalau dia bergerak ke kiri, kuasa kamu positif. Kalau bergerak ke kanan, kuasa kamu jadi negatif. Okey, tengok B. Tengok contoh B. 0.00325. Jadikan dia nombor piawai, bentuk piawai. 1,
2, 3. Stop kah? Kamu jalan terus. 4, 5, 6. Di mana sebenarnya? Mesti mau tahu. Di mana supaya nombor itu berada di antara 1 hingga 9. 1, 2, 3. Kan? Jadi 3.25 kuasa 10 kuasa negatif 3.25 darab 10 kuasa negatif 3. Habis. Macam tu je. Okey. C. C 1, 2. Okey. So 3.025 darab 10 kuasa negatif 2. Begitu je kelas. Faham? Boleh faham cikgu? Kan? Okey. Okey ya? Boleh ya? Okey, next. Ni dia arahkan yang terbalik pula. Macam gini. Alah, ada jawapan. Jap ah. Jap. Okey. Padam dulu ni. Okey, tuliskan 4.17 darab 10 kuasa 5 sebagai nombor tunggal. 417 darab 10 kuasa 5. Maksudnya kan 10 kuasa 5 ialah ni jalan panjang lah. 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10. Setuju? 10 kuasa 5 ialah 10. Ini 5 kali, betul? So, jawapan dia ialah 4.1. Sekejap. Maksud dia, kalau guna kalkulator, kamu guna kalkulator ke atau main yang pindah-pindah titik? Kat sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada awan-awan ni tambah kosong. So, jawapan dia ialah 417,000. 417,000. Habis. Boleh faham? Yang ini sebenarnya jalan kerja yang ini tak payah tulis. Sebenarnya tak payah tulis pun tak apa. Cikgu cuma mau kasih tunjuk kamu 10 kuasa 5 ini ialah 10 darab 10 darab 10 5 kali. Boleh faham kelas? Mainkan segerak 30-an je. Okey? Boleh? Tengok sini. Tu. Kan? Boleh? Okey. Tuliskan contoh 8. Tuliskan 8,063 darab 10 kuasa negatif 5 sebagai nombor tunggal. Okey, yang ini cikgu mau kasih faham kamu. Masih ingat ke indeks yang negatif? Yang ini. Masih ingat? Dia mau bagi tahu kamu bahawa dia bukan di sana. Betul ke tidak? Okey, sekarang dia di atas. Dia sebenarnya di bawah. Darab 1/10. Dia begitu sebenarnya kelas. Kan? Masih ingat ke tidak tu? Yang bab 1 tu. So, sama juga cara dia. Dia lawan arah lah. Maksud dia 1, 2, 3, 4, 5. Pelanggar. Yang mana awan-awan tu sana isi kosong semua. Okey, so 0.000. Berapa ni? 1, 2, 3, 4. Habis. Boleh faham? Boleh faham kan? Okey, cikgu bagi kamu latihan ekstra lah. Tu sama kan? Okey, bagi kamu ekstra latihan. Cuba. Cikgu mau kamu tukarkan 4.573 kuasa 2 kepada nombor tunggal. Cuba pause dulu cikgu.
Buat dulu dalam buku. Berapa ni? Okey. So, jawapan dia ialah macam mana? 10 kuasa 2. So, kita gerak 1, 2, 4, 5, 7.3. Begitu. Okey. Okey. Contoh yang ini pula. Contohnya 2.478 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, pause. Buat. Okey, jawapan dia ialah 1, 2, 3. Yang awan-awan tu isi kosong. So, 0.002478. Boleh kelas? Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh 11. Hitung nilai setiap operasi berikut. Okey. Dia mahu kamu nyatakan jawapan dalam bentuk piawai ya, bukan nombor tunggal tapi bentuk piawai. So, cikgu ajar kamu. Yang A ni 2.73 darab 10 kuasa 3 tambah 5.92 darab 10 kuasa 3. Ada operasi tambah kan sebenarnya. Dia sebenarnya kan kelas ada dua nombor piawai. Ini nombor piawai, ini pun nombor piawai. Perasan? Kan? Kemudian dua nombor piawai ini operasinya tambah. Okay? So kalau begitu, cikgu mau kamu tengok. Dia punya 10 kuasa tu, adakah sama? Dia ni. Sama kah? Yes, sama. Kalau sama, kita boleh terus proceed. So, 2.73 guna kalkulator akan dapat 2.73 tambah 5.92. Kamu akan dapat 8.65. 8.65. Lepas tu yang kuasa itu tulis balik. Sebab sama kan? Habis sampai situ sahaja. Mudah ataupun susah? Senang kan? Okey. Dia begitu saja kelas. Dia cikgu kamu tahu, kamu tengok dia punya 10 kuasa ni, adakah sama? Cikgu ulang adakah sama? Sama. So, bila sama, tiada masalah kamu proceed. Kamu boleh tambah 2.73 tambah 5.92. Habis. Akan dapat 8.65 darab 10 kuasa 3. Okey? Soalan B, cikgu tinggalkan untuk kamu bikin. Boleh ya? Soalan B, cikgu tinggalkan untuk kamu buat latihan. Okey. Sekarang soalan C. Cuba baca soalan C. Yang ni cikgu padam dulu supaya tak semak. Okey, cuba baca soalan C. 7.02 darab 10 kuasa 4 tambah 2.17 darab 10 kuasa 5. Okey, sama juga macam tadi. Dia sebenarnya ialah gabungan dua nombor piawai. Ini nombor piawai, ini pun nombor piawai. Betul? Diorang ditambah. Apa cikgu bilang? Mesti tengok apakah? Okey, 10 kuasa ni adakah sama? Adakah sama? Tidak sama. Di sinilah kita perlu kasih sama diorang. Macam mana supaya diorang sama? Tengok yang C. Okey. 7.02 darab 10 kuasa 4 tambah 2.17 darab. Okey. Macam mana supaya 10 kuasa 4 ini dengan 10 kuasa 5 ni kita kasih sama? Ada jalan? Macam mana? Okey, cikgu tanya. Bukankah 10... Masih ingatkah ini? Masih ingat kan ni kelas? Kita ada belajar bab 1 hari tu. Bila base sama, base kita sama, kemudian darab, apa membuat sama power? Tambah. Betul kan tidak? Setujukah kamu kalau cikgu buat 10 kuasa 5 itu, dia ni kan? Ini kan 10 kuasa 5 kan? 10 kuasa 5 itu, cikgu tukar sebagai 10 kuasa 1 tambah 10 kuasa 4. Setuju? Kan?
10 kuasa 1, salah. Kejap. Ada kata tambah. Darab. Okay. 10 kuasa 1 itu didarab dengan 10 kuasa 4. Kan bila base sama, power itu kita tambah. 1 tambah 4 dapat 10 kuasa 5. So 10 kuasa 5 ni cikgu tukar ni. Setuju? Kenapa cikgu tukar? Supaya dia ni sama. Ni sama. Sama sudah? Sama cikgu, tapi yang ini mau pergi mana? Okey, pandai. Yang ini kita boleh buat sebagai yang ini kan? 2.17 darab 10. Bolehkah cikgu buat begini? Boleh. Dia ni. 2.17 darab 10. Gerak je satu kali. Dapat 21.7. Yang ini salin balik. Faham cikgu? Sekarang sama sudah? Nah, sama sudah. So, bila sama, barulah kamu boleh proceed. Gunalah kotak hikmat kamu tu. Yang paling hikmat sedunia. Tambah. 7.02 tambah 21.7. Kamu akan dapat 28.72. Lepas tu 10 kuasa 4 salin balik. Habis. Jangan salah. Mesti ingat soalan. Dia mau dalam bentuk piawai. Cikgu tanya, bentuk piawai kan ni? Dia lebih dari 9 kan? 28 besar. So, macam mana supaya dia kecil? Kasih gerak titik perpuluhan. Jadilah dia 2.872 darab dengan 10 kuasa. Okey, gerak satu kali apa cikgu bilang tadi? Gerak ke kanan. Gerak ke kanan tadi. Betul ke tidak? Ini salin balik kah? Ini cikgu salin balik. Yang ini cikgu salin balik. Yang ini dari ni. Ubah ni jadi begini. So, jawapan akhir ialah 2.872 darab 10 kuasa 5. Boleh faham? Sekejap Pause sekejap. Okey, boleh faham kelas? Okey. Kita tengok contoh D supaya lebih faham. Contoh D. Daripada Ma. Contoh D. Okey nak. Contoh D. Dah buat ni. Okay, contoh D. Contoh D. Contoh D dia tadi contoh D. Tak lama lagi kita jumpa. Bila kita jumpa kelas? Bulan April. Okey, contoh D. 9.45 darab 10 kuasa 6 tolak 3.24 darab 10 kuasa 5. Okey. Cari jalan macam mana supaya 10 kuasa 6 dengan 10 kuasa 5 ni sama. Okey. Bukankah 945 10 kuasa 6 ni cikgu ubah pergi boleh? Kan? Kenapa cikgu ni susah-susah lagi mau ubah? Kenapa cikgu ubah supaya sama dengan kawan dia sebelah. Bila sudah sama dengan kawan sebelah, kamu boleh proceed. Boleh faham cikgu? Okey. So 9.45 darab dengan 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 5. Okey. Yang 10 kuasa 6 tu cikgu ubah kepada 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 5. Okey. Kemudian yang lain salin balik. Okey. Sekarang kita boleh tengok ini dengan ini sama sudah kan? Sorry. So yang inilah kita settle dulu. So ini jadi
94.5 darab 10 kuasa 5. Kan? Okey. Lepas tu kita boleh buat apa tadi tu? Proceed lah. 94.5 tolak 3.24. Kamu akan dapat 91.26 darab 10 kuasa 5. Betul? Tapi hati-hati. Macam tadi juga dia ni. Dia trick kamu di sini. Dia mau kamu rasa macam, oh, kamu sudah siap. Tapi sebenarnya belum. Tengok sini. 91. Ini ialah nombor yang besar. Betul ke tidak? Dia nombor piawai ni dia mesti antara 1 sampai 9 sahaja nombor dia. So macam mana? Macam biasa. Ini titik ni kita tarik sampai dia kecil. Maksudnya dia antara nombor 1 hingga nombor 9 lah. So jadinya dia akan jadi 9. Sekejap. Sini cuba. 9.126. Proses kita pindah ni, proses yang ni, kita pindah pergi sini ni, kita mesti tambah dengan darab 10 kuasa 1. 10 kuasa 5 ni cikgu salin balik dari sini. Memang 10 kuasa 5 kan? So jawapan akhir ialah 9.126 darab 10 kuasa 6. Habis. Boleh? Okay? So next. Okay, so, contoh 12. Hitung nilai setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okay. Oh, ini dia punya, apa nama dia? Ini dia punya power negatif. Dia mau kasih tunjuk kamu lah. Ini contoh yang negatif. Kalau yang tadi power kita positif kan? Okay, sekarang yang negatif. Sama juga, dia ialah dua nombor piawai yang ada operasi tambah ataupun tolak ataupun di sini pun tambah. Okey. Tapi dengan syarat kalau operasi tambah dan tolak ni cikgu bilang apa? Dia punya macam ni. Dia punya ni mesti sama. Ini mesti sama. Sekarang dalam yang contoh A ni, adakah kita punya adakah samakah? Okey, sama. So, kelas kita boleh terus. Oh, okey. Kita terus boleh proceed. Aduhai. Kita terus boleh proceed. 3.58 tambah 9.24 akan dapat 12.82. 10 kuasa negatif 3 ni salin saja balik. Habiskah kelas? Siap? Hati-hati. Tengok dia punya nombor. Adakah dia berada 1 hingga 9? Tidak kan? Dia besar dari 9. Betul atau tidak? So, cari jalan supaya dia berada, nombor ini berada dalam golongan 1 hingga 9. Cara dia tidak lain. Gerakan sahaja. Titik perpuluhan. So, ini jadi 1.282. Proses yang ini ni, kita gerak ke kanan ni, ke kiri ni, ialah darab 10 kuasa 1. Okey, yang ini kita salin saja balik. Isi dengan cikgu. Okey. So, yang ini macam mana ni cikgu? Alah, cikgu macam mana ni cikgu? Apa susah? Kan ini nombor, ini asas dia sama. Bila asas dia sama, darab, apa kita mau buat sama power? Apa kelas? Tambah kan? So, 1 tambah -3. Kalau kamu takut sangat, kamu kan ada kotak hikmat. So, boleh
key in saja dalam kalkulator 1 tambah negatif 3 akan dapat negatif 2. Itu saja, habis. Habis. Kita ada kotak hikmat kelas. Jangan risau. Kalau itu yang mau bikin kamu panik, tak apa. Guna saja kotak hikmat yang memang sudah kementerian izinkan kamu pakai. Pakailah sebaik-baiknya. Yang faham cikgu? Macam biasa, kalau tak faham, pause. And then, ulang balik. Okay? Kita tengok contoh B. Boleh kelas? Okay, B. Cuba baca soalan. 8.21 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 1.49 darab 10 kuasa negatif 5. Dia start sudah mau trik-trik kamu. Start sudah sama. Macam tadi juga, kita kasih sama je. Tidak masalah punya. Kita kasih sama je. Kita layan je soalan ni. Dia mau trik kah? Dia mau apa kah? Yang penting kamu steady je. Okay. 10 kuasa negatif 5 tu cikgu ubah sebagai setuju. Setuju kah? Okay, kalau kamu tak percaya cikgu, cuba guna kalkulator hikmat kamu tu. Negatif 1 tambah negatif 4. Kan? Sama kan? Dapat 10 kuasa negatif 5 kan? So kita tukarlah 10 kuasa negatif 5 kepada 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa negatif 4. Kenapa cikgu susah-susah mau tukar supaya sama? Sebab kalau tidak sama, kamu tidak boleh proceed. Boleh faham cikgu? So sekarang yang ini salin saja balik dulu. Salin saja balik dulu. Yang ini jadi apa kelas? Yang ini jadi apa? Kenapa? Negatif 1 kan? Pindah. So, dia pergi sebelah. 0.149 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, bila sudah sama, barulah kita boleh proceed. 8.21. Sekejap. 8.21 tambah 0.149. Dapat 8.359 darab 10 kuasa negatif 4. Siap sudah? Cuba cek. Adakah dia nombor ini? Adakah dia antara 1 hingga 9? Yes. So, tidak payah lagi kamu ubah-ubah macam tadi. So, itulah jawapan dia. Habis. Dapatlah kamu full mark. Boleh kelas? Cikgu padam yang ini ya. Kita try buat C. Okay. So, baca soalan C kelas. 2.3 darab 10 kuasa negatif 5 tolak 4.6 darab 10 kuasa negatif 6. Sama juga. Tidak sama. Dia punya ni tidak sama. Tidak masalah kelas. Jangan kamu takut. Tidak sama, tidak apa. Kita kasih sama dia. Macam cikgu cakap tadi, kita layan je soalan tu. Dia mau apa kamu layan? Sekejap. So, 2.3 darab 10 kuasa negatif 5 tu kan cikgu padam lah. Nak nampak pula negatif dia. Okay. Negatif 5 tolak 4.6 darab 10 negatif 1 negatif 5. Setuju? Cikgu tanya lagi balik. Setujukah 10 kuasa negatif 6 tu cikgu ubah kepada 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa negatif 5. Okey. Cikgu ulang lagi balik. Kalau base kita sama, kemudian darab, apa kita mau buat sama indeks tu? Apa kita mau buat sama kuasa dia tu? Kita negatif 1 tambah negatif 5. Kalau nak percaya, cuba guna kalkulator kamu. Negatif 1 tambah negatif 5 akan dapat negatif 6. Sama tu. Okey? Boleh? Okey. So,
Yang ini cikgu salin balik dulu. Yang ini kita selesaikan jadi apa nih kelas? Jadi apa? 4. Kejap. Gerak berapa kali? 1 kali sejak kan? 1. Gerak 1 kali, so akan jadi 0.46 darab 10. Yang ini cikgu salin saja balik. Okey? So, sama sudah. So kita boleh proceed. Jap. Habis bateri pula. Handphone cikgu habis bateri. Buat dulu 2.3 tolak 0.46. Okay, so dapat 1.84 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, cek dulu sebelum kita hashtag. Cek dulu. Adakah nombor 1.84 ni berada di antara 1 hingga 9? Yes. So, tak payah lagi kita ubah-ubah. Sampai situ sahaja. Habis. Dah faham? Okey. Sebelum kita buat akhir. Okey. Pergi sini. Selesaikan setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Sama juga dia mau jawapan kamu dalam bentuk piawai. Cuma kelas, tengok sini. Macam tadi juga, dia ialah nombor piawai, 2 nombor piawai, tapi operasi dia tak darab. Kalau tadi tambah tolak kan, sekarang darab, bahagi, darab, bahagi. Nampak kan? Okey, jangan risau. Sebenarnya, lagi senang darab bahagi daripada tambah tolak tadi tu. Kenapa? Mari kita tengok sama-sama. Okey. Kalau bahagi kelas, senang sangat. Kenapa? Yang nombor gini nih, kamu darab saja. Misal gini, kasih dekat saja. Ini cikgu tulis supaya kamu nampak. Kasih dekat dulu dia begitu. Kemudian, kamu ambil kotak hikmat kamu tu yang paling sakti. Ambil, terus 3 darab dengan 4.9. Dapat 14.7. Jadi cikgu membuat ini macam mana? Ini kan asas sama. Asas sama. Kemudian apa membuat dia punya power? Kita tambah. So jawapan dia ialah darab 10 kuasa 7. Begitu saja. Lagi senang darab ataupun bahagi banding daripada tambah tolak tadi tu. Itu macam ada complicated sikit. Sebab apa? Kalau tadi tambah tolak, kita mesti mau samakan dia punya ini kan. Kalau darab ataupun bahagi tidak perlu sama. Sebab kamu boleh terus darab macam ni. Tapi hati-hati sampai last. Tengok. Ni 14 pula ni. Dia terlebih dari 9 kan. So cara dia. Jadi dia antara nombor 1 hingga nombor 9. 1.47 darab 10 kuasa 1. Kenapa 10 kuasa 1 ni? Sebab inilah proses yang ni. Kasi gerak 1 kan. Kasi darab dengan 10 kuasa 1. Okay. So jawapan akhir ialah 1.47 darab 10 kuasa 8. Macam tu je. Okay. Cuba tengok B. Kasi dekat je. Kasi dekat je dulu. 7.5 darab 5 darab 10 kuasa negatif 3 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, sekarang. Guna kotak hikmat. Berapa tu? 7.5 darab 5. Kita dapat 37.5. Okay, yang ini macam mana mau buat? Boleh sebab dia base sama. Darab. Apa kita mau buat sama power? Kita tambah. So, negatif 3 tambah negatif 6. Guna kotak hikmat kamu akan dapat 10 kuasa negatif 9. Habis.
Habiskah? Tengok dulu di sini. Adakah 37.5 ini berada dalam 1 hingga 9? Tidak kan? Dia besar. So, macam biasa, kita kasih gerak 1 sampai dia kecil gitu. 3.75. So, proses gerak 1 ni, inilah. Ada ini. Yang 10 kuasa negatif 9, cikgu tulis dia balik dari atas ni. Okey, so ini kelas. Base sama darab. Mau buat apa sama power? Tambah. Macam atas juga. So, gunalah kamu punya kotak hikmat. 1 tambah negatif 9 akan dapat berapa? 10 kuasa negatif 8. Habis. Boleh? Boleh faham? Okey. Seterusnya. C. Okey. C. Okey, 5.9 bahagi 2. Buat terus bahagilah kelas, senang. 5.9 bahagi 2 akan dapat 2.95. Yang 10 ni cikgu macam mana mau buat? Masih ingat tak yang main potong-potong tu? 10 di atas ada 5, 10 di bawah ada 2. So, 10 di bawah potong habis, di atas tinggal 3. Okey, sebelum kita hashtag, tengok nombor 2.95 ni. Adakah dia berada di antara 1 hingga 9? Yes. So, kita hashtag habis. Sampai situ je. Senang bukan? Okey, yang D. Masih ingatkah yang cikgu bilang kalaulah kamu punya nombor tu ada kuasa dan kuasa dia ada negatif, dia sebenarnya mau bagi tahu kamu apa? Dia sebenarnya bukan di tempat dia. Betul ke tidak? Masih ingat? So, maksudnya kita boleh buat macam ni. Ini antara salah satu jalan yang boleh kamu bikin lah. So, 10 kuasa 6 naik atas. Sebab negatif kan ni? Negatif. Ni pun negatif. Maksud dia, tukar si tempat dia orang. Tapi, jangan kamu tukar yang ini. 6.8 dengan 4 tiada kena mengena. Dia orang ni tiada masalah yang bukan di tempat dia. Cuma yang ada negatif ni saja. Boleh faham cikgu? Okay, so ambil kotak hikmat. Kita kira 6.8 bahagi 4, 1.7. Yang ni 10 di atas ada 6, 10 di bawah ada 3. So, potong. Ini potong habis. Ini tinggal 3. Habis kelas. Hashtag. Okay, cek balik. 1.7. Ngam kah? Dia di antara 1 hingga 9. Nah. What? Telefon kamera baru. So, habislah sampai sini selesai. Boleh? Boleh faham? Apa? Okay? So, sampai sini je. Untuk bab 2 kita habis. Cikgu cover satu video ni. So, mudah-mudahan cikgu doakan kamu faham. Kalau tak faham, anak-anak tolong kamu ulang balik apa yang video cikgu. Sebelum buat latihan, pastikan kamu tengok video sampai habis. Okay? And then kalau masih tidak faham, boleh WhatsApp cikgu private, tanya cikgu. Cikgu bersedia untuk menjawab juga tu. Okay? So, jumpa lagi insyaAllah hari Isnin yang seterusnya. Kalau panjang umur, so sampai sini je kelas. Assalamualaikum.